أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada ahli kampung Hujung Baru yang dihormati, kepada mama dia dan kepada bapa dia yang senantiasa kita menuju dan kita menghadiri diri kita kepada majlis untuk kita nak mengambilkan akan kelabuan dan nak melepasi kita daripada kerugian. Nah, oleh kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan masa tu, oleh kerana masa ni ada harga mahal. Wal asri, demi masa selalulah. Kerana banyak orang kita ambil masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita sekarang, nah, lepas di atas perkara yang bukan faedah, nah, bukan di atas perkara yang membawa kepada kebaikan itu banyak. Nah, kita Allah Ta'ala beri 24 jam belaka. Orang kaya pun Allah Ta'ala beri 24 jam. Orang miskin pun 24 jam. Orang alim pun 24 jam. Nah, orang jadi sedekah pun semua tu 24 jam. Tak ada siapa dia lebih. Bahkan sahabat lagi pula Nabi kita pun 24 jam juga. Tapi 24 jam demo saat itu penuh di dalam keadaan kebaikan. Tapi 24 jam kita ni gak cek mari gak banyak belah leknum. Banyak lek rugi. Nah, ada budak seorang sana itu dia mengaji sekolah, berasa malah budak ni. Budak jatuh ni dia malah. Nah, bawa malah mari lopak pitu nate. Waktu biasa hidup nube. Ya, nah. Dalam keadaan masuk dalam hutan dak gini nube tu nya temu satu batu. Molek batu tu. Batu yap sina. Yo pun katok batu. Katok batu buat peluru tubir besar-besar semua ni nak buat peluru tubir. Katok banyak tak dalam kerani dia. Bawa peluru banyak dalam kerani tu berjalan lagi mari. Nah, muka peluru banyak. Sedap nubir ikut bunyi cek-cek puak tubir. Ha, ya peluru banyak ya tak saya. Tubir juga nampak dalam kayu lik-lik sekiau prop tubir. Ya, nah. Dalam keadaan tubir lama-lama saat ni tu tinggal dalam peluru ada 3 tip. Jumpa dengan datuk seorang, orang tua seorang. Orang tua tu kata, "Hawai. Dia buat nama tu, dia nak menubir," dia kata. Oh, pada habis kan ni dah berdeh peluru banyak. Tak ada boleh burung kali awak nampak bunyi suara sikit, artinya dah kayu denyuk sikit selalu dah.
Maka ia ambil peluru tubir sana nak tubir. Pocik tak orang tua saat dia nampak batu yang budak tu nak tubir tu nampak sinar. Bawa nampak sinar tu minta. Mana tahu? Mau lek peluru tubir mama nak tengok. Dia pun ambil peluru tubir tu kepada budak tu. Ya. Budak tu pun ambil peluru tubir kepada ayah tu. Ayah tu pegang peluru tubir mari. Molek ni. Jadi mata ayah ni kena kata peluru tubir ni bukan peluru tamada, bukan batu biasa. Bukan jadi mentiara supaya permata. Ayah tu kata gini, jual ke ayah boleh 200 kop. Minta nak beli peluru tubir tu 200 kop. Allah budaknya teriak. Riak. Alek ni pehek kata bakal tak sejual 200 kop. Minta tambah lagi gini. Kalau Huwai tak sejual 500 kop. Ya, kalau tu Huwai tak sejual 200, lepas ke ayah 500 boleh? Ayah jawab bayar 500 kop. Kau teriak tambah. Aku mana? Tanya lagi. Tak seh ke 500 ke nak 1000? Budak tu kata bukan 500 tak seh. Bukan 200 tak seh. Ammo sesat. Kenapa? Ammo duk tubir hak ni banyak anu. Ya tubir tu seh. Apa? Ambo duk tubir ci habis licin. Tinggal 3 tening lah. Allah kalau saya tahu katanya peluru tubir ni ada harga, saya tak akan tubir peri. Taruh molek sungguh. Supaya kita sekarang masa yang Allah Taala kita molek lebih cekak-cekak dah. Tapi kita tubir peri. Pukul 2 malam kita tubir berop. Kita tubir kok lain peraklah. Pia subuh kita tubir berop. Quran pun tak ada nak baca. Nah baru tu tahajud pun tak ada nak semaya. Zikir pun tak ada. Apa saja dalam kebaikan kita tak ada. Seolah kita tubir peri masa-masa kita ada pada kita. Bila kita kena harga dia, dekat-dekat kita nak kembali kepada Allah Ta'ala, baru kita kena harga. Maka dia kena harga masa tu, apa tak boleh dah. Tapi tu sekarang Allah Ta'ala wi peluru lagi kepada kita. Wi umur pada kita tu peluru tu. Wi masa kepada kita itu peluru tu. Maka guna peluru yang Allah Ta'ala wi kepada kita sekarang. Tubir boleh, tapi tubir wi kena selalu. Jangan namanya tubir ikut say. Nah, jangan nampak lilik perok. Jangan. Wi cerak kata burung sungguh. Pakai tubir. Baik, kalau gitu kita masuk dalam media kitab kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka berapa mak weh? 55 di habis. Bismillahirrahmanirrahim. Hei anak Adam, situ dah. Ya bani Adam, itu bahasa Arab. Bahasa kita gak hei anak Adam. Lapah hei sekon yang ulama kira mari banyak tu. Dia sebut dalam Quran ke, ya ayyuhallazina amanu. Tengok. Allah Taala panggil ya. Ulama kata Allah Ta'ala panggil kalimah ya tu ke lebih lemuk daripada seorang ibu panggil anak dalam keadaan anak tu sakit. Anak dah sakit, tengok ibu panggil ke anak lah no. Panggil ngaji rekah dah. Dah panggil lemuk-lemuk. Hawe. Bangun gak makan nasi ni. Panggil lemuk-lemuk. Lemuk-lemuk setara mana Allah Ta'ala panggil lebih daripada 70 ganda seorang ibu panggil anak dia dalam keadaan anak dia ada sakit. Lemuk tu. Ibu tu lemuk setara tu dah. Allah Ta'ala lemuk lebih pada tu lagi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Lemuk benar lapis tu. Dia kita reti dia. Supaya qul huwallah dia kita reti dia. Makna dia bukan main. Qul huwallah seka tu nama dia bukan makna kita kena kata qul huwallah ni suratul ikhlas. Nama kita reti tu ya kan? Padahal nama bagi qul huwallah ni banyak nama dia. Setengah padanya nama bagi ayat qul huwallah. Nama apa dia? Suratul Nur. Nama surah Nur. Li'annaha munawwaral qalqabra. Karena bahasanya orang yang istiqamah baca qul huwallahu ahad mencerah ia akan kubur. Seluruh surah ni berkirah kubur ni. Habis tu luar baca qul huwallah. Lagi pula ayat qul huwallah yang kita dah baca tu istima'ul malaikati, malaikat suka dengar. Apabila kita baca surah tu malaikat mari berdengung pakat dengar. Habis tu kita pergi baca mau orang pergi makan nasi mau orang panggil wa arwah, baca tak surah lain? Dah tak minta wa duha sikit dah.
Ramai-ramai ni minta wawating belaka weh. Ada minta kulhu situ. Mana ayat lain baca nah. Tak ada ke? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sida. Baca keluar Allah belaka. Gila rumah tok guru, rumah orang alim, rumah budak hafiz sekalipun tak baca surah ni, bahkan baca surah Ikhlas tu. Kenapa? Kerana suratul Ikhlas nama surahnya Istima'ul Malaikati, malaikat menutup telinga. Apabila malaikat dengar surah, dengar orang baca keluar Allah, Nabi katanya pakat jurung, pakat penuh nak mari dengar kita baca surah Qul Huwallahu Ahad. Tapi kita berasa tamadam, muka kita tak kenal harga dia. Apa tu? Baca apa bunyi beleh-beleh. Tu nah. Apa kata sini? Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, hei anak Adam. Lemuk tu, hei anak Adam. Kalau kita nak buat lemuk lagi, apa kata? Warakkan ulihmu, so kita warak. So kita warak. Sampai tu bulan puasa yang kita belajar mari. Puasa, saum, syahrus saum. Kata bulan puasa ni ada 3. Ada apa? Ada sad, huruf sad seka. Yang kedua huruf waw. Yang tiganya huruf mim. Kalau itu ada makna belaka tu, sad seka, sabar. Bulan puasa bulan kena kita sabar tu sad. Yang kedua waw. Apa waw? Waw seka pada bulan puasa tu warak. Kena warak. Akhir sekali mim seka belakang. Mim makna apa? Mim seka tu makna mujahadah, makna lawe, makna kacau, makna sungguh. Di sini musannaf kita katanya, hei anak Adam, warakkan ulihmu, so kita warak. Apa makna warak? Jauh di kita daripada perkara yang haram. Tu apa panggil warak. Bukan tu warak situ berjalan menunduk, jejak sumuk tak mampu, tu bukan. Warak sini tak ada kira halal dia tak jalan menunduk sekalipun, tapi dia jauh daripada perkara yang haram. Tu warak. So kita warak dan padakan ulihmu dengan sedikit. Apa pada? Yani cukuplah ulihmu di atas perkara yang Allah Ta'ala wik pada kamu, walaupun benda tu sedikit sekalipun. We berasa pada, we berasa cukup. Warda bima qasamallahu laka, Nabi kata warda, dan redha oleh kamu. Apa makna redha? Puas hatilah oleh kamu bima qasamallahu laka, di atas barang yang Allah Ta'ala sudah bagi kepada kamu. Apabila kita berasa mencukupi, berasa puas hati, berasa kena dah di atas perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, takun nas, jadilah engkau itu agnan nas, sekaya-kaya manusia. Manusia kaya ni orang pasal mana? Orang yang cukup di atas Allah Ta'ala bagi kepada dia. Allah Ta'ala wistara ni cukup dah kawan, tak apa dah ni. Tu wi hati tu berasa cukup, wi hati tu berasa kena. Allah Ta'ala supaya kita sekarang Allah Ta'ala ni mau jari ke, lek kanan ni mau jari, lek kiri ni mau jari, berasa cukup lagi ke, berasa nak lebih. Ke berasa kata kalau ada 10 molek kena cukup lagi raung tangan ni, cukup dah, kurang nak lagi kurang. Kurang putus tambah putus. Lek kurang putus, lek tambah putus, tu panggil rawarda bima qasamallahu laka, takun aghnan nas, sekaya-kaya manusia. Awi cukup ni. Allah Ta'ala wiki kita harta setara ni sekarang, alhamdulillah. Allah Ta'ala wiki kita duduk setara ni sekarang, alhamdulillah. Tu mencukupi, tapi payah nafsu ni tak cukup. Nampak tak? Sifat nafsu ni tak cukup lah, duk nak situ. Tengok orang muda sekarang, rambut berubah ni kita kenal tak? Dah. Tapi ya sekarang lewat berubah lah ni, rambut hitam. Ia tak cukup di atas perkara yang Allah Ta'ala wik pada dia. Jadi dia nak kotu pula dah. Orang werung sekarang. So situ, suruh kita warak. Kalau gitu, dan padakan ulihmu dengan sedikit. Kena berasa cukup di atas perkara yang Allah Ta'ala wisiki pada kita. Jangan berasa kata tak kena. Allah Ta'ala redha amalan kita, walaupun amalan kita sedikit. Allah Ta'ala redha di atas kita, redha di atas rezeki yang sikit.
Tehawi rezeki sikit pada kita, kita redha di atas rezeki hak sikit yang Allah Ta'ala wi kita. Itu tanda katanya Allah Ta'ala redha kepada kita walaupun amalan kita sikit sekalipun. So situ. Tu baik natijah apabila kita warok. Apabila kita mencukupi di atas kau hak sedikit yang Allah Ta'ala wi kepada kita. Natijah nascaya jawab. Nascaya engkau lihat akan daku dan mata hatimu hal keadaan aku itu, yaitu pada tiap-tiap suatu biskatu. Apa reti? Apabila kita warok. Apa mana warok? Jauh diri kita daripada berlaku maksiat. Yang kedua, apabila kita memadai, yang cukup di atas perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tubik natijah nascaya akal leha, yang akal nampak akan daku Tuhan kata mu nampak ke dah Allah dia orang nampak Tuhan ga ikut mari pas sikit alhamdulillah, dah sikit alhamdulillah. Supaya kita tengok royak kulit dek. Apabila kita tengok royak kulit, kita nampak sama, kita nampak wa'iyah, kita nampak sa'id, kita nampak lapis tu dek. Kita tak nampak tok dalam lek belakang nyo suka. Sa'id kacak sikit iya, mamak kacak sikit iya. Kenapa? Kita tak nampak tu dalam. Terus kita pergi nampak tu dalam lek belakang dia jadi weh. Suka tak? Tak lah kada dia. Kenapa? Kita nampak, tak nampak lah lek nakal dia, tak nampak lek belah dia, tak nampak. Kalau kita nampak tu dalam, supo tu juga. Dan kita nampak tu dalam. Siapa dia? Allah. Kita ni wayang saja. Wak orang tu kata kita, wak orang ni maki pada kita. Hakikat seperti sebalik pada tu ke Allah cukup dah dia. Alhamdulillah. Ya Allah Ta'ala dah uji kunya. Ya nampak benda lapis tu. Tu nak pergi situ ya payah siapa tu kita tu. Kita dia di petabir dia panggil. Nampak tak? Dia di petabir tak nampak tu Orang le bukit seorang yang pergi Kedah. Gi kok le jalan ke, gi tengok pahai. Kau dapat rumah orang jalan ya ada pahai nah. Ada pahai cocok pahai. Ya tengok pahai pak ya tanya apa ni? Orang Kedah kata, "Oh ni pahai air." Guna air lah nah, ya tak bisa bertemu. Guna air lah nah. Tak payah dia nak air atau buka. Bawa guna air buka pelipah. Seru. Boleh beli ya kata. Esok tu beli ya dah. Beli pahai. Klik tepat kalau rumah dia tak tahulah, takut habis kalau tanah rumah takut habis. Buka, tak tu baik. Buka geno tak tu baik. Buka juga 4-15 hak yang beli dia buka habis. Tak hidup, tapi pergi cari orang jalan semula. Kata kok mana aku beli pahit tak buka. Orang jual pahit tu kata beli motor ke dah. Dia beli pahit saja, motor dalam tak beli. Supaya kita sekarang tak nampak tuai le bawah dah gila ke pahit ni. Murah juga kok pahit, kapal juga kok pahit, tapi terlupa tengok kata motor lek dalam dah hantar air mari. Nak nampak itu? Itu keadaan kejadian semuanya dak berlaku ni. Allah dak mentadbir. Tapi nak nampak kemocak tu ke? Kita warak. Selaginya kita kena mencukupi di atas perkara yang Allah Ta'ala wi kepada kita. Selama mana kita tak warak, selama mana kita tak cukup di atas perkara yang Allah Ta'ala wi kepada kita, kita tak akan nampak benda lapin ni. Habis dunia balah sangat. Kenapa? Kerana tak nampak, kita tak apa martabat ni. Apa tak? Tu sos itu ingat tak guna? Habiskan tu. Lagi iaitu pada tiap-tiap suatu sudah. Apa nak? Setiap suatu ni kita nampak Allah. Dia nampak tuai situ. Tak nampak apa sekarang dah. Dan sembah olehmu akan daku supaya sampai engkau kepadaku, dan tuntut olehmu akan daku supaya engkau dapat akan daku. Ya kita nak kepada Allah, hati kita kena senantiasa menuntut. Gini kita dak kerja dunia, dak motong, dak boleh duit 200-300 kok jual sekerak, jual gapo tu boleh dengan senang ke, boleh dengan mudah ayah, boleh dengan mudah ke? Nak boleh duit 2, 3, 4, 5, 600 bukan mudah belaka tu. Kena naik bukit lah, kena bangun tengah malam lah, kena pergi motong lah, tambah motong sampai saya sengguk.
Apa tu? Nak boleh 2-300 kok. Natijah mari bukan dapat dengan senil-lenil. Bukan letih tu ada. Juga kita nak kepada Allah Ta'ala bukan tutup dengan mudah-mudah nah. Nabi kata as-sawabu ala qadri ta'abi. Tu kaedah. As-sawabu bermula pahala itu. Kita nak dapat pahala. Nak dapat pahala saat itu ala qadri ta'abi, di atas qadar kita penat dan qadar kita letih. Orang letih banyak, pahala dia banyak. Orang penat banyak, pahala dia banyak. Pas kita buat ibarat letih sikit, nak pahala banyak, ya tak boleh ada. As-sawabu ala qadri ta'abi. Bermula pahala itu tergantung di atas qadar letih penat kita dengan amalan. Nampak tak? Boleh puasa. Orang ni puasa saja tapi tak letih dengan baca Quran. Orang ni puasa sungguh tapi dia tak letih dengan zikir. Pahala dia tangga tu. Tapi orang ni puasa lagi, Quran lagi, zikir lagi, apa cukup khidmat lagi bagi dia. Allah, pahala lebih banyak lagi tadi. Tak sama tu. Kenapa? Kaedahnya as-sawabu ala qadri ta'abi. Bermula pahala yang kita nak dapat banyak sikit itu di atas qadar kita penat dan di atas qadar kita letih. Betul tak? Tu baik nanti apa? Nak dapat satu perkara bukan boleh dengan mudah. Ya kena penat, ya kena letih. Apa dah tu? Nah, habis kat tu so. Cukup situ. Hei anak Adam, sakup pak lagi. Allah ni duk gapo ni weh, duk nasihat kepada kita untuk nak kita menyelamatkan, nak kita senang di akhirat. Goyak juga Allah Taala. Takut kita susah dek ni. Duk besar kepada kita ni. Tapi kita tak peh kata apa tak tahu. Sebab kita orang sakit Gi hospital lapak air batu bercakap. Kata ke duk hospital lapak air batu lah. Bomo tak leh ke amo nak minum air batu bila segelah. Amo tamu tak leh. Allah mikir mari Allah bomo ni beci diku berkali. Beci diku leh ku minta air batu tak beri. Nak tanya bomo beci ke balas tu orang. Kita minta air batu dia tak beri, dia beci ke? Ia beringat kita. Kalau orang hebat sebalik dia kena. Alhamdulillah tak apa, bomo tahu itu. Tapi kita rasa tak kenal ke nak murih bomo. Nak teh bomo sungguh apa? Tengok. Kalau kita pergi hospital bomo suruh patai, gila sungguh bomo tu. Dia kata bomo gila perang. Kenapa? Dia tak kenal kata apa maksud bomo dalam hari dia. Supaya tu juga Allah Ta'ala suruh kita semaya, Allah Ta'ala suruh kita puasa, Allah Ta'ala suruh kita keluar zakat. Allah Ta'ala itu sebagaimana apa? Duk perubat kita tu. Nawi kita selamat denu sampai tu hatta hubat mari bela-bela. Tapi kita degil murih ke bomo pula. Namanya apa tu? Ni boleh nak asal nak puasa pula dah. Nak terawih lagi. Kriak. Siap ya nampak. Ya nampak kata hubat sana itu jadi bahaya, jadi gapo bagi dia? Jadi menyusahi dia. Ambo dah bani semua ke mula bapa dalam kata kita sakit dada. Apabila kita sakit dada, pergi hospital cek mari mu penyakit wacai. Mu ni penyakit wacai. Lepas tu klik. Jadi bomo suruh kita klik dengan tak beri ubat. Kita orang sakit berasa again. Puasa habis semangat. Cuba lagi ke nak ubatlah. Maka ubat yang kalau pergi pak bomo beri ubat tak kira winga banyak, winga besar. Ikut kita bahasa lebah tak semangat tak ada belah aku ni semua dah. Kenapa? Ada ubat supaya juga semaya yang Allah Ta'ala wi kepada kita, puasa yang Allah Ta'ala wi kepada kita, ini ubat. Jangan nampak kata benar pada nyusah kita, jangan sama sekali. Susah sungguh makan ubat ni weh. Pukul 2 malam kena bangun makan 2 teh. Susah kalau kira kita tidur nak sedap. Tapi sebalik orang ada penyakit, dia tak bila susah. Ya bila kata alhamdulillah, ya muncul boleh bangun makan ubat. Nampak tak tu? Support juga balik kita orang berdosa, sebalik kita orang banyak kekurangan. Suruh semaya, suruh puasa, suruh tarawih, ya muncul belah-belah. Kenapa? Ini ubat untuk nak membuaikan akan dosa yang ada pada kita. Ya nampak biasa tu. Dan nanti belah-belah dah. Sahabat yang nanti belah-belah dah. Allahumma balighna fi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Minta nak hari nak sabar bulan Ramadan. Pas kita dah enggak tak say. Tak apa ramu. Tu dah. Habis kat tu. Cukup situ.
Apa kata? Hei anak Adam, kita ni habis tu mula baba dalam tempat asal kita dalam syurga. Kita ni anak tu ada ni, asal kita dalam syurga. Lepas tu kena kelik tempat asal lah kita ni. Tapi setengah tu kelik tempat asal dia kena duduk dalam neraka dulu, kena buat dosa dulu. Maka orang mukmin ia akan masuk dalam neraka, ia akan tubat. Tapi nak boleh tubat dia kena bakar dulu, kena bakar buat dosa. Sebab orang nak duduk dalam syurga kena suci murni. Kalau gitu apa kata? Hei anak Adam, apabila adalah engkau itu seperti mereka itu yang masuk, mereka itu akan neraka dengan sebab fasiknya. Ni yang nak bilang. Jadi banyak orang masuk neraka saat itu dengan sebab fasik. Apa makna fasik? Walaupun maksiat tu maksiat kecil, tapi tak boleh tinggal. Ini tanda katanya fasikun. Tengok terletak berasa tak ada yang ada. Tak ada. Tapi tengok semua fasik maksiat halu tapi kita acak. Sakiralah sungguh berzina podak. Kita kata curi podak, bunuh orang podak. Tapi dengan maksiat yang halu, ia tak boleh tinggal. Jadi ji bagi dia. Habis tu mula bapa dalam katanya, orang yang lekat ji dengan maksiat ibarat mari supaya kita pakai baju besar. Nampak tak? Dia kita mula pakai baju besar, tak berasa cemas dah. Pikir tahi pun tak apa. Muka kita cup sehat. Nampak tak? Orang dia mula pakai cup sehat ikut. Turun dalam cah apa tak apa. Cemar tak cah? Cemar. Tapi dia kita mula pakai baju sehat, rasa tak cemar cah tu. Rasa tak apa. Dia kita mula pakai baju cup sehat, ikut mari dia motor ilmu tu. Tak apa. Kenapa? Kerana baju kita sehat. Juga orang dia imam sehat pula tu. Imam dia imam sehat. Maksiat mari. Tak ada apa. Rasa tak ada. Ya tak ada rasa dosa. Lain daripada orang yang suci. Apa tengok kita banding kita kata kita pakai baju jubah gini. Dia kita pakai jubah gini pak. Mata usung rumah sebentar. Kau dulu beringat kenapa? Kerana kita cuci. Juga orang balas ni. Kata banyak yang Allah Taala kata masuk neraka dengan sebab apa? Fasikun, fasik. Apa makna fasik? Maksiat kecil tapi dia nak tinggal tak boleh. Apa kita sekarang? Lo ni kadang-kadang tahu cakap kata benda tu maksiat tapi nak tinggal masa tak saya lagi. Nak tinggal benda lapis tu. Tersiap selalu lah. Jadi ji bagi kita. So situ lagi pula siapa dia lagi banyak masuk neraka? Dan ulama, ya kira al-kasir wal ghalib. Orang alim, orang jadi ulama ni banyak masuk neraka dengan sebab apa? Jawab katanya yang masuk neraka dengan sebab dengkinya. Ni orang penyakit orang alim. Penyakit orang tamada masuk neraka tu dengan sebab fasik. Nampak tak? Orang tamada, orang awam apa kita biasa ni kan banyak yang masuk neraka dengan sebab sifat fasik. Apa makna fasik? Maksiat kecil yang nak tinggal tak boleh. Bahkan maksiat besar dia berhenti boleh. Dia tak buat. Zina lah, bunuh orang dia tak buat. Tapi hak kecil-kecil ni dia nak tinggal tak boleh. Tu fasikun, mengekali di atas maksiat yang halu dinamakan fasik. Nampak tak? Kata itu orang awam. Sebalik orang alim masuk neraka dengan sebab apa? Jadi bahasa kita orang alim itu syurga. Ni ada lagi. Kata itu katanya musannaf kita katanya Allah Taala kata lagi dan ulama'u, ya ulama, jadi orang yang ada ilmu, bukan orang buka pondok ni. Orang alim ni orang ada ilmu. Nampak tak tu? Kata itu nak tanya tapi yang kita semaya tu baca Fatihah tu rukun ke sunat? Wajib ke sunat baca Fatihah? Jawab kata wajib. Ada wajib lain. Pandai, dia pandai dah kata lain. Lain dah. Bukan tu mesti kena Allah nak buka pondok tu dah. Itu orang jadi ulama ni banyak masuk neraka dengan sebab apa? Jawabnya yang masuk neraka dengan sebab dengkinya. Ni menyakit orang alim sifat dengki. Tengok demo tu naik sikit gah mula. Dia tu tak hadir tu. Ya nak jadi sifat dengki. Nak tinah muku. Dok terasa kata hak dia molek, terasa dia hak dia lah jangok, terasa kata hak dia lah lebih, hak dia lain tak akan kerja kata. Tu mengajar pasal tu, tak agak pergi belaka. Dia nak supaya belaka, siap sungguh.
Nampak tak? Tak boleh. Orang kita ni tak sama, okey. Nampak tak? Orang tak nepah nak ke masih. Kita tak nepah nak masih ke orang. Tak se semua tu nak pada manis belaka, tapi tak ada gah tanah kita pasal tanah tak boleh. Demo tanah pak demo tu tubik manis. Kita klik tanah tempat kita ya tubik masih. Nampak kena? Sebab tanah lek dalamnya tak sama. Orang puspa tu. Nampak tak? Kadang-kadang kita pada bobo kita pandai bagi kita pak tu, nak dia mau mengajar supaya kita, nak dia mau apa supaya ya tak boleh jadi ya lain-lain orang. Nampak tak? Lain apa? Ulama kata kena lain pade, lain belalai. Lain kubek, lain ikan. Ikan ni nak ada dengan ikan sini tak sama dah. Bahu tu lain-lain dah kadang. Tu ikan. Pak orang nak bagi serupa. Maka sifat orang alim banyak kena masuk dengan aku dengan sebab apa? Sebab dengki. Tengok dia anak murid ramai sikit. Ya tu kau ngaji kan? No kau dia tu takut gitu. Siap yang malam hari dah. Ni susah kita dalam medan ni nah. Awal ayazubillahi min zalik, kita minta jauh lah benda lapis ni dengan sebab deki. Dan saudagar, tu istilah kecek bahasa luar tak mau pun nak tak reti juga. Kita teh bahasa kita. Dan saudagar. Apa nama saudagar? Yani orang menego. Orang menego ni banyak masuk neraka dengan sebab apa? Jawabnya yang masuk neraka dengan sebab khianat. Tu orang menego ni golek yang Allah Taala kira kata banyak orang menego masuk dalam neraka asbab saya gapo? Khianat. Gapo khianat? Nak mengenak muku. Mula nampak kedai tu dia mula bos sikit yang mula nak beli anak kerok. Mula nak hatta air tu cagi, mula nak lepas pasir, mula ada belaka tu khianat. Kenapa? Dia tak redha. Warda bima qasamallahu laka. Dia tak redha bagi yang Allah Taala bagi kepada orang itu. Tu payah belaka. Orang alim masuk neraka dengan sebab dengki. Orang pesem nego banyak masuk neraka dengan sebab khianat. Ya bagi siap lah. Kita cek kita masuk dalam medan mana. Kita dolek orang alim ke kita dolek orang menego. Baik. Dan utas. Tu nama istilah yang belaka. Apa utas? Yakni orang awam. Orang kampung mau kita panggil utas ni orang kampung biasa. Apa kita ni lah? Orang dolek kampung ini. Itu banyak ke orang kampung biasa tu masuk neraka dengan sebab apa? Jawab, yang masuk neraka dengan sebab jahilnya. Jahil. Tak saya belajar, tak saya ambil reti, tak saya ambil tahu. Duk sebagaimana orang sedap dengan duk dengan tak tahu. Dia sedap duk dengan tak tahu. Kena wes maya, ngawe tak tahu kata hari ke dosa. Lepas tu wak gitu. Ni kali itu banyak orang lain medan kampung ni masuk dengan aku dengan sebab apa? Dengan sebab kejahilan. Tak saya belajar, tak saya mengaji, tak saya ngapa. Ya sedap semua dia kita tak tahu sonya sedap. Orang tak tahu menyakit, mau tak makan. Maka dia pun sedap makan tu, pun sedap tang pergi pesak momo macam mana. Ya, lalu dia muka tahu ni. Dia tahu mula kriak. Kau tak tahu tu ikut Allah lagi. Maka ni banyak ke orang je kampung nak masuk dengan aku dengan sebab kejahilan. Habis tu kita jangan lepas kita dalam jahil. Kena pisah belajar, kena pisah ambil tahu, kena pisah ambil reti. Tu deh. Dan orang yang berbuat suatu masuk neraka dengan sebab taksir. Jadi apa orang buat satu, orang buat amalan pun masuk neraka juga. Orang rajin semaya, rajin puasa, cekak-cekak lah. Tapi tu pun banyak masuk neraka dengan sebab apa? Taksir. Taksir tu bahasa Arab. Mau kita panggil apa sang taksir? Taksir tu bahasa Arab. Mau kita panggil apa taksir? Kesalahan kita. Kesalah taksir. Taksir masalah diri. Kita banding orang dakwah, kita banding mudah-mudah. Orang dakwah ni, saya sendiri pun dakwah ni. Dia kita keluar dakwah pergi duduk left sejak. Wa ra'nau. Pergi dakwah wa ra'nau. Dah, wa ra bini. Wa ra berau. Wa ra lemu. Wa gapo tu? Tak dak wa apa sekarang. Duduk dalam masjid pula tu pun duk taksir lagi. Tak ada nak sembahyang. Tak ada nak baca Quran. Nampak tak? Tak ada sekarang. Kenapa? Itu taksir.
Salah dia tu, salah kita dah. Padahal suasana tu dah. Anak bini pun tak sabar dah. Tak ada benda gelewat hati kita dah. Tu pun kita tak ada lagi nak baca Quran. Tu pun tak ada lagi kita nak main sunat. Kita cek kita sekarang. Kita ada di rumah sekarang. Gapo tak buat kepada kita susah payah. Senang belaka yang Allah Taala wi kita dalam rumah. Cuba tengok. Dalam rumah kita, jamai duk luar ke duk dalam. Sang, jamai duk luar ke duk dalam. Jamai pula duk dalam. Gelak dalam jamai kita. Cerah dah. Dalam jamai cerah. Susah tak kita bangun pergi jamai tu. Senang. Boleh tak bangun ayat tahajud? Alai, tu taksir. Ada cukup siap mari belaka dah. Kemudahan yang Allah Taala bagi kita cukup siap dah. Tapi kita ada taksir lagi. Dia tak boleh buat lagi. Orang jamai dulu telaga bukan main. Tak ada orang zaman dulu. Telaga dengan jamai, suku sakak ni rumah dah sini. Nak boleh pergi mana? Kita telaga bawah tu. Jauh. Allah, nak boleh pergi air semaya, bangun bang semaya. Lagi pula zaman dulu gelap, pelita tak ada. Lulik. Tapi boleh jaga semaya, boleh tahajud lagi, boleh apa lagi. Demo. Kita sekarang tengok Allah Taala wi kita, tak senang-senang lagi. Lai rumah kita pelita ni berapa ratus teh tak tahu. Pelita apa lagi, pelita luar lagi, pelita wahmoh lagi, tak tahulah pelita. Banyak pelita terosak lagi, pelita pecek lagi. Cukup siap. Jamai kita pula air dia tu baik. Tapi nak tanya, dalam keadaan Allah Taala wiki senangnya kita setara tu, kita boleh tak buat ibadat kita lai rumah? Tak boleh. Nak tahajud pun tak boleh, nak baca Quran pun tak boleh. Padahal cerah. Dia ada ayat kata Myanmar, bukan Myanmar apa? Rohingya. Negeri Rohingya ni kampung mana dan rumah mana dia dengar orang baca Quran dia akan berdeh. Demo petang tu berdeh. Kalau dia tahu bunyi bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi berdeh lah. Tu demo. Tapi nak ayat kata orang di situ tu nak suka baca Quran, ya cerekah. Naklah baca Quran. Buatlah nak baca Quran gali lubang. Gali petelaga. Sudah gali pak uak masuk cangkuk dalam. Nak baca Quran kena buat lilin turun. Turun le telaga, masuk gipak cah lilin senang. Baca tak ada derah. Nak baca kau ya. Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi. Baca ya. Takut le tangan. Dia nak apa? Nak ayat atau susah demo tu pun nak baca kan. Kita dia dak murah dia ajar kan. Ada kena berdaya dah. Ada kena perakak rumah nak baca kan aku nak berdaya mampu. Dah. Tak ada. Quran ada rumah sang. Ada. Orang murah tak kita baca Quran? Tak. Pelita cerah ke gelak lah rumah kita? Cerah. Tapi nak tanya, boleh baca tak? Tak boleh baca. Itu taksir. Nak gimik salah tapi ya boleh. Kalau kita nak baca Quran tak boleh. Ada orang dah kubang kap kita. Ada tak apa. Ya Allah, amak nak baca Quran cekak. Tapi orang tu kata dia baca Quran mana yang nak berdeh. Ada hingga lagi. Ada lagi. Kita boleh ada dalil lagi. Atau untuk nak menolak tu boleh lagi. Tapi sekarang kita negoriak tu hebat mana. Aku isne di mungkin ni. Aku pangkat martabak di mungkin ni. Aku cukup lekat dah di mungkin ni. Mun nak apa siap ada belaka dah. Kena muta aja. Kita nak jawab tu lah ni. Jawab malah. Tak yang tukar dah dulu nah. Tu pengen taksir kita nah. Win apa kata Allah? Yang salahnya salah kita. Tu taksir nama dia deh. Habis kata. Pergi lagi. Dan orang yang berbuat ibadat masuk mengaku dengan sebab riyonyo. Tu penyakit. Penyakit ulama dengan deki. Penyakit orang menego dengan khianat. Penyakit orang awam jahil. Penyakit orang ibadat ni riyo. Apa mana riyo? Riyo mai pada ro'a. Apa mana ro'a? Suka hati nak wi orang tengok. Tu riyo. Kalau dia baca Quran, suka hati nak wi demo tengok. Kalau dia semaya, suka hati nak wi demo nampak. Demo tak nampak ke dah? Alah. Tahu kata orang dak tengok, tu ke tertib terning tak tahu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Perasan jadi tu tengok lagi nampak tak tu. Dia perasan. Dia tengok diku kali orang tu sekali lagi sedap weh. Allahu
Allahu akbar. Ha ni, ria mari. Apa kita dak lagi tu? Tertanya diri kita masuk dalam medan mana? Kalau rajin buat ibadat nak kepada keriaan, satu mengaku nanti dah. Fawailul lil musallin. Ha, ada nanti siap lah. Bukan kata orang tak semaya saja masuk mengaku. Bahkan orang semaya pun Allah Taala sedia cedek. Hubat tu sungguh makan hubat tu sehingga sakit kepala, tapi makan hubat kena kira je, so makan 2 teh, kita tes 10 teh terang. Sungguh pun nama hubak sekalipun, tapi ya wak syiarah. Ya ni antara. Bila antara, kalau pergi makan tak kena cara. Semaya kita pun sepatu, semaya kita antara. Semaya tu boleh, tapi dia ada ria, antara halu lah. Fawailul lil musallin, maka bermula satu dengan kawil, setengah ulama tafsir gitu. Kita gimih rendah sikit, ingat sikit. Fawailun, maka bermula kecelakaan itu. Yang orang semaya pesan ni tak dapat rahmat bagi dia. Ingat sikit dekat tu deh. Kami tu terkira sedap jadilah. Fawailun, maka celakalah lil musallin, bagi orang semaya. Apa makna celaka? Orang yang tak dapat kesiabelah daripada Allah Taala. Orang semaya mana yang celaka? Allazina hum salatihim sahun, allazina hum yuraun. Nah, tu ra'at. Ya semaya mereka hal keada raun. Apa raun? Suka hati nak we orang tengok, suka hati nak we orang tengok nampak. Dia orang tak nampak, dia tak buat. Kalau baik kali pun, nak we dah mendengar tu panggil apa? Ria, soal lagi panggil apa? Sum'ah. Ria ni perbuatan nak orang nampak. Sum'ah buatan nak dia mendengar. Nak dia mendengar. Kalau buat suara sedap orang ramai. Tengok. Orang ramai. Ya salam. Jadi orang ramai. Orang tak ada salah. Ya falah. Kalau dia salat orang tak ada ke? Bunyi sikit. Supaya juga jadi terimeh. Ada orang tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Orang tak ada. Orang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya mula apa terimeh Mekah. Jadi sebab basik tak tahulah. Sifat tu nak mari. Geno. Apa makna ikhlas? Supaya antara orang ada dengan orang tak ada. Tu ikhlas. Apa makna ria? Beza masuk orang ada baik lain, masuk orang tak ada baik lain. Tu bukan ikhlas. Apa kita semaya kita? Tengok rumah. Kalau kita mari semaya sejid, Allah boh ngapiyah, tengah sejadah, tengah kelubung. Tak tahulah penuh tak tahu dia. Ngap jadah, ngapo, piye mari sejid. Mari di rumah, piyah tak ada nak bakar. Siapa tak piyah baju pun dak ada kata. Ya, cuba mai piyah dah mari ya weh. Apa? Nak bakar piyah ke? Dak. Ha? Selik dia belakang. Yo mai piyah selik tengah belakang. Allah. Orang Tina kata geno betul tak pakai baju panah. Tu lagi sejak pakai baju molek. Padahal mari sejak tak pakai baju pun sah semuanya tak ada apa. Untuk nak wisah tu ya tak payah. Tapi nak atas sifat dalam kita ada. Dia ada mari pak, ya beza tu. Tu deh. Allah tu nak jauh pada apa itu bukan mudah belaka tu. Apa itu kena mula apa dalam kata nak kita lepas pada sifat ria, kena istiqamah jaga semaya sunat malam banyak. Duk sore kat semaya sunat banyak. Ya maka ya lekat ji no. Orang tak ada pun kita nak semaya. Kan ji kita. Nampak tak? Allah ni ji kita kok ramai. Orang ramai gelepar nak baca Quran. Nah, orang ramai gelepar wasa nak semaya. Orang tak ada duk bila kipah angin, bila mengibah, bila tiap sejid. Ya mari. Nak web benda tu bek lapen tu ya payah sikit tu. Habis kat tu. Itu bagi orang mana tu weh? Itu nak ayat katanya bagi orang yang buat ibadat kebanyakan nak masuk dengan aku dengan sebab riyo. So situ. Lagi. Dan orang kayu. Ada ayat. Orang hok kaya tu harta banyak kepada dia hidup pada dunia mewah. Kereta pemewah, rumah pemewah, kebun pemewah. Mewah lah Allah Ta'ala kepada dia. Kaya ni. Kata orang kaya ni banyak kan masuk neraka dengan sebab apa? Jawab dengan sebab takabburnya. Tu orang kaya nak masuk tu. Ada kaya mari kan mula hina lalu lah kat orang lain. Dia tu tak adil. Ni, tengok kawan ni. Tu. Sifat kaya ni mari tekan lek belakang apa? Takabbur nama tekan. Sifat alim ni syaitan uji bagi orang dengan deki.
Apa tak? Tengok orang tu ngaji ramal, orang tak ada ngaji. Tu mulalah. Tengok dia motor suka minat ramal dia. Mu tak ada. Mula. Sifat orang alim, syaitan mari upong ngedeki. Bagi orang ibadat, Allah syaitan mari buat pupa dia. Tipu dengan berasa area. Bagi orang kaya, Allah Taala hatta syaitan hatta tipu kita dengan apa? Dengan terasa takabur. Berasa lebih pada orang. Berasa kena pada orang. Ya tak apa pun tak apa, ya kaya dah. Nampak tak tu? Kena tak pergi sejai tu. Gigi kamu. Gigi nampak nak makan kredit itu tengok aku ni. Siap. Dia berasa takabur. Dia mai berasa lebih bagi dia. Hani wal ayazubillah min zalim. Bagi orang kaya kena tahu sifat ni cepat-cepat habis tu takabur. Habis. Dan orang yang fakir masuk mengaku dengan sebab dustanya. Tu orang sesak. Orang sesak ni banyak yang masuk mengaku Allah Taala cerita dengan sebab bahau. Dia susah mari ke ikut Allah kerja lah. So kutek kerok kadang-kadang mula. Kutik kerak lah weh. Mai duk kutik mak kita assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ni? Ni hak tarikat padahal ia sendiri. Tak dia berat. Dia boleh jauh. Dia jauh. Dengan sebab apa? Dengan sebab fakir yang ada pada dia. Kata banyak ke orang fakir, miskin nak masuk neraka dengan sebab dusta. Nak bahang ke orang. Sebab yang nak hasil yang mari ke dia, nak dapat ke dia. Dia kena buat apa cara yang dia boleh. Tu dah habis kat tu gi lagi sikitlah. Maka bahawasanya yang menuntut syurga itu sabit dengan perbuatan yang diperbuat ia akan dia. Tu kita nak pada syurga duduk di atas amal yang kita buat sana itu. Ada ayat di awal as-sawabu ala qadri ma yata'aq as-sawabu ala qadri ma tak ingat dah weh. Pernah murid kata tadi. Bermula pahala itu di atas qadar, di atas kita penat dan kita letih. Kita letih banyak dengan agama Allah. Allah Taala akan bagi kejayaan kita banyak di akhirat. Kita letih sikit dengan agama Allah. Allah Taala akan bagi kepada kita sikit di akhirat. Duduk di atas kita penat dan kita letih. Cukup situ Padalah semua pengajaran yang ke-31 berkata Allah Taala, hei mereka itu yang percaya akan Allah Taala, takut lihmu akan Allah Taala dengan sebenar-benar takut. Bismillah. Wallahu a'lam. Kita ni puasa pada senang lah. Senang lah. Hari senang hari Selasa dah. Dan hari Selasa ke. Hari puasa cuma lebih lambat sikit tak apa. Hari raya cuma nak selalu lah. Kena mak. Kena. Kali lagi apa? Syarikat mati. Lepas tu sekali ingat orang sia. Baik. Jadi semakau. Baik syarikat mati ni dia. Boleh kedak kita nak bersakup paut dengan orang sia. Orang sia pun yang masuk syarikat mati hati hawa duk bersaing dengan orang Melayu cacat je dia masuk hati dia pun. Kata orang sia ni pun dia masuklah syarikat hati duk kutip sebulan, kita kata kutip sebulan 50 kok kita misalnya. Sebulan kita 50 kok, sebulan kutip 50 kok. Maka dia duk le kampung halaman dekat kampung kita. Dia puasa nak masuk hati lah. Lepas tu dia nak masuk saat itu, tak apalah segi kita dia kita mati, kita ambil duit dia tu. Baik kalau dia mati pun dia ambil kita pergi atas. Dia masuk wak dia nu. Apa nak kata tu di segi tu. Ada. Ni kena khilaf panggil pendapat lah ni pendapat saya Kalau kira mari saat itu kita buat syarikat dengan orang sia ni.
Maka orang Syiah ni bukan ahli bagi agama dia panggil. Penegak dia habis tu bagi dia tu kita curi boleh. Sebab syarak tak ada dihormati bagi orang kafir. Orang kafir ni syarak tak hormat. Harta dia tu tak ada gapo kita nak curi. Tapi yang dia tahulah. Nyeledak dia juga dia pun. Itu bagi kita buat syarikat dengan orang kafir, dengan agama asing dengan kita ni masuk lagi apa? Ulama kiranya buat penegak dengan kafir harbi gapo ni panggil makruh zatiyun, makruh tanzihun, makruh keji mau kita panggil kekejian. Jadi bawa kepada bukan tak boleh tapi nak bawa kepada jadi kekejian. Apa dah tu? Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Seolah-olahnya kita masuk dalam tolong-menolong di atas seteru. Kata orang kafir ni masuk dalam seteru kita. Apa tak? Walaupun nampak sahabat, tapi Allah Taala kata seteru, kita kena bila kata seteru sekalipun dia baik dengan kita. Apa tu? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu. Jangan kamu menolong 'alal ismi, di atas dosa, wal 'udwa, dan di atas seteru kita. Sama kafirin seteru kita. Kalau itu tu baik natijah tu. Kalau kita nak tolong bagi dia untuk apa? Untuk tujuan ada kebaikan. Tak tahu mana lama-lama dia masuk Islam apa. Tu kosak baik tujuan kita baik. Belum buat baik dengan dia, duk apa ke dia tu? Apa tu? Natijah kita nak mengerak dia masuk dalam agama kita. Harapan kita ada. Nampak ya keluarga ya dekat-dekat ni kan. Kita pun ada harapan. Ya tak ada apa kalau tujuan baik. Tapi tujuan hak tak lain tujuan nak make labot nampak kita sikit ada teh dia tu tak apa labot maka tak leh. Kenapa? Kerana dia seorang tu boleh heret kita 10. Duit kita 10 pergi ke dia mati. Tapi kita mati 3 orang boleh dia seko bagi. Tak leh. Maksudnya makruh tanzihun, makruh yang bawa kepada kekejian sangat. Tu pendapat saya dah. Apa dia boleh tanya orang lain tu boleh lagi nak jawab kata haram tak sah, tapi dia panggil kira ni sebuah kejian tu panggil. Tu dah. Lah lagi. Atore mana susun ni tertib bulan puasa ni deh. Nuak balah manawi. Baik. Tuhan kata lekal as-saimina was-saimat. Ya guna as-saimin. Alih-alih pada as-saimin orang panggil alih-alih lil kamilah. Alih-alih makna kesempurnaan. Ini as-saimin, bermula puasa yang sempurna itu bagi orang lelaki, was-saimat, dan puasa yang sempurna bagi orang perempuan. Dia bagi belaka. Orang betina pun ada puasa hak sempurna bagi dia. Orang jantan pun ada puasa hak sempurna bagi dia. Itu maksud puasa yang Allah Ta'ala kira, maksud puasa yang Allah Ta'ala nak, yakni puasa hak sempurna, hak sah suku. Kita puasa tak makan nasi, tak makan gapo sah. Tak apa tak? Kita puasa, mata kita tengok maksiat, telinga kita tengok maksiat. Sah puasa kita tak ada apa satu Tu puasa tak semaya, sah tak ada apa. Puasa tapi tak semaya. Zuhur pun tak semaya, mengorek pun tak boleh. Puasa kena mengoi. Wei puasa, maya, ya ku ngalah. Sah tak dia? Puasa sah, tak ada sakut apa-apa, tapi sempurna tak? Dak. Tu. Nampak? Maya sore di rumah tak pakai baju sah tak? Sah tapi sempurna tak? Tak. Itu Allah Taala nak hak mana? Nak as-saimin, nak puasa hak sempurna. Nabi kata al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga dia nak pada 4 golongan. Yang pertama taliyul Quran. Orang yang senantiasa baca Quran, baik dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Senang pun baca, susah pun baca. Orang ni masuk dalam taliyul Quran. Sekadar kita dak baca Quran masa kita susah saja ni tak masuk dalam taliyul Quran. Baca juga Quran kita baca, tapi kita baca golek masa susah. Cari mana? Dia tidur.
Kita tidur pak. Tak baca apa dia tidur. Teratina di hatu. Mula ayat Kursi lagi, Yasin lagi yang mula baca lah. Kali itu tak sih. Nak boleh panggil taliyul Quran, senang pun baca, susah pun baca, sedap pun baca, sakit pun baca, tak erak pun baca, gagah pun baca. Orang ni taliyul Quran. Maka taliyul Quran tak masuk dalam bulan Ramadan. Ikut bulan mana pun tak ada pun. Yang kedua, hak serga dak rindu dan hati-hati nak. Gapo yang kedua? Yang keduanya hifzul lisan. Orang jaga lidah. Tak ada bersakut dengan bulan puasa ni. Bulan mana pun ikut. Asal hifzul lisan. Yang ketiga, muta'imul ji'an. We makan pada orang lapar. Tak ada bersakut dengan bulan puasa apa dak. Yang terakhir sekali, Nabi kata, as-saimin, baru mari saim. Apa anak saya? Orang hak sempurna puasa fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Hak naknya orang sempurna puasa. Kalau tu nak sempurna puasa, ulama bagi balas mana sempurna puasa? Talil Quran, we giduk daripada puasa. Hifzul lisan, we giduk di bulan puasa. Muta'imul ji'an, we giduk di bulan puasa. Apa selaginya? Hifzul lisan. We giduk pada orang puasa. Ngerti kata dia puasa kita boleh baca Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bermula bulan Ramadan itu diturunkan akan bulan akan Al-Quran. Apa itu? Matluk bulan puasa Quran. Mula apa dalam katanya, siapa bulan Ramadan dah tak boleh nak baca Quran lagi. Tak sapa matluk dia. Tak apa tujuan dia tu tak sapa. Orang yang tak boleh baca Quran pada bulan Ramadan, payahlah bagi nak pergi baca bulan lain. Payahlah. Kalau bulan Ramadan dah kita nak baca Quran tak boleh lagi. Payah. Bulan lain tak nak berkacau lah. Sebab bulan Quran dah kita nak sambung. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Sambung dengan Quran mari. Ya suruh sambung. Beno mari mau kita panas sambung. Beno mari weh. Nak nasi kabu tak gamuk. Nampak? Apabila kita kena kata beno mari mau kita kena akik nasi biasa mana? Patut ke beno mari akik sayur keladi wi. Tak patut kita kena pergi cari nasi gula lah kita kena. Nampak? Saya kita mari, ini telur tak ada apa dah. Kita reti cara dia. Saya kita hendak buat lama dulu pondok lu mari rumah kita. Kita kena telur pun tak apa. Tapi beno mari nak kena telur wi. Masa tak lagi. Support dia. Ramadan nak mari sama kita. Cara sambut kena buka. Sambut dengan apa? Sambut dengan Al-Quran. Maka puasa kita dia boleh baca Quran, boleh hifzul lisan, boleh muta'imul ji'an. Ini tanda kita puasa kita sempurna. Pagi berah bangun pak tak buat kerja parah. Bismillahirrahmanirrahim. Wiluwak. Kenapa tak? Sebulan dalam bulan puasa sebulan tu boleh khotel lah 30 juz. Tak boleh baca sampai 30 juz. We bacalah sampai 3. We bacalah sampai 30 surah. Tak boleh 30 surah, klik boleh bacalah 30 ayat. Tak boleh baca boleh 30 ayat, klik baca 3 kul, cukup dah. Hau tu malah benar dah. Nah luar-luar kul wallahu ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Ikut ya. Boleh hau tu so. Tapi nak ada baca. Itu puasa kita matlamat kita nak puasa. Jangan kita puasa sebagaimana puasa orang awam. Balah mana puasa awam, puasa perut saja, mulut tak makan apa, perut tak bergapo apa satu, parak kita tak jimuk isteri kita, tapi mata kita kenyang, mulut kita kenyang dengan maksiat, telinga kita kenyang daripada maksiat. Maka puasa ni sekadar sah tapi sempurna itu tak ada. Ahmad apa ni? Qala nama Abdullah Al-Haddad. Dia pernah kata dalam kitab dia, siapa-siapa dia puasa tapi kurangkan akad tarawih, maka puasa dia tak sempurna. Puasa nak sempurna, tarawih temu sempurna ke puasa kita. Apa? Kita puasa sehari, kadang-kadang mulut kita kata kok gay. Kadang mata kita tengok maksiat, kadang-kadang telinga kita maksiat. Tarawih kita semaya malam, tarawih ni lah gi basuh, gi cucur maksiat yang kita buat. Muka sehari kita puasa sungguh tapi puasa mata dak. Sehari kita puasa sungguh perut, tapi mulut kita tak ada puasa dak. Kata apa bila kita duduk dalam salah, dalam keadaan kita puasa, tarawih lek malam itulah untuk mencucurkan basuh dosa yang kita buat sehari. Kalukah kita puasa maksiat tak boleh berada reti mana, patut lek malam tak tarawih. Manakah sabun untuk lagi basuh dosa puasa kita yang kita puasa ni?
Habis tu orang puasa sempurna, siang hari puasa, semalam lek malam tarawih. Ngerti kata dia puasa tarawih tak sempurna puasa dia. Habis tu kena kait dengan tarawih sahaja kita ni. Nah, habis kata. Lah lagi. Apa tu tertib dia tu banyak susunnya lah. Tertib kita bangun subuh, mak tu buat gapo tu tak suka hati lah. Kita rasa suka hati nak buat gapo, itu tak kita. Ia tak ada bagi cuma kena widuk le betul dalam amal le. Lorong amal le wi ada. Kita dalam kita buat jadual, babo buat jadual. Lepas zuhur baca ni, lepas asar baca ni. Jadi kita dapat tengok jadual. Tak nak belik. Apa? Wak siap jadual, wak tarang. Bangun subuh kena baca ni. Lamalah pun kena baca dah. Karena kita wak tarang son, wak tarang rian siap, tarang tamngan hak kita. Lepas subuh kena baca ni. Sikit pun tak apa, jangan wak banyak. Wak boleh 10 ayat je. Lepas subuh kena baca 10 ayat. Sudah 10 ayat tidur. Napa tu? Qalilul amal ma'at tamam. Imam Ghazali kata, khairul amali ma'at tamami. Bermula sedikit amalnya. Amalan sikit tapi ma'at tamam, berserta dengan benar, berserta dengan sempurna. Wak sikit tapi sempurna. Wak sokmu walaupun 10 ayat baca sokmu bagi dia. Apa orang ni? Khairum min kasirihi ma'an nuqsan. Lebih baik daripada dia buat banyak tetapi ada kekurangan. Oh, ini rajin tel wajah isap berhenti 4 hari bertemu wajah pula. Tu tak sih. Banyak tapi kurang. Tak sih. Naknya sikit tapi sempurna. Lepas tu cubalah kita setengah orang dia khotet 30 hari 30 ayat. Ini khotet 30 ayat. Kalau anda sehari baca seayat je sekali. Bagi ni Pak, bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah sadaqallahul azim. Itu ayat dia. Hari yang kedua pula, bismillahirrahmanirrahim. Laisa liwaqa'atiha kazibah sadaqallahul azim. Dua ayat dia. Hari yang tiga pula. Qafidatur rafi'ah sadaqallahul azim. Sampai 30 ayat boleh dia. Terdawak kalau asal anak buatlah tu kan. Tu orang malah benar tu. Apa itu suku kuat kita bulan Ramadan tak leh khotem seminggu pun tak apalah. Boleh tak leh khotem pun tak apa. Bukan tujuan khotem. Tujuan boleh baca. Alah baca tak habis suku. Demo nak habis Ramadan je baca dirajak lagi dah demo. Romodek nu dah. Ni Ramadan nak masuk ni dok juh yang ke-14, 16, 18 demo nak habis dah. Kita baru mengakak Fatihah tu bu. Duk betul baru tak ada boleh baca lagi baru betul bis tak kena tu. Tak kena baca dah main bismillah pakai mak dah kita ni. Umur 60 dah hidup bergaduh Fatihah tak ada bergaduh hati lagi. Pak lagi baca priye mana. Tu dah. Itu jadual aja demo hatur tu tak kita hatur lah. Kita suka nak buat priye mana tak kita. Di dalam dia tu lepas. Selepas makan sahur itu ya semaya tahajud dulu. Sudah makan sahur tahajud. Sudah tahajud tu baca surah. Habis suku kita pada bulan Ramadan tak boleh kita baca 30 juz, kita istiqamah surah. Suratul Waqiah, suratul Yasin, lepas tu suratul Tabarakallazi. We boleh baca 3 surah. Nak hari we boleh baca 3 surah ni. Lep pagi Tabar, atau lep pagi Yasin. Tengah hari Tabar, lep petang suratul Waqiah. Pak Isak pula, lep pagi Yasin. Lep tengah hari Tabar, lep petang suratul Waqiah. We ada tiap habu kita. Pada takwah tu lep pagi tidur. Lep tengah hari tidur. Lep petang tabah. Gi tabah semua, gi beli mak tabah. Lepas aku tabah, lepas aku tani kata edan. Moga tak ada amalan ke. Apa orang dia tidak ada amalan saya lepas diri dia free. Pas saya di ayat di awal lah, tube peluru juga. Kenapa? Tak kenal kata ada harga. Apa tak? Kita tube peluru banyak ke perok. Pegawai baru umur 40 baru lama mati lagi. Tu tube sungguh. Perok kayak gitu bekop tani kata gitu lubang kata ya tube masa molek-molek saja tapi kita tak free. Habis itu kita niatlah hati kita, azallah hati kita. Ingat mula habar ada kata, ingat kata Ramadan yang kita nak berjumpa ni, witiasa kata Ramadan hak yang terakhir bagi kita. Tak hak sukai adalah Ramadan yang aku nak berjumpa ni adalah bagi aku Ramadan yang terakhir. Boleh jadi tahu apa itu tak melanjut ti umur kuno aten.
Apa itu? Sekarang kalau Tuhan tanya umur kita bila kita puasa pada bulan ni, ingat kata Ramadan hak ni hak sutai bagi kita. Wak molek sekali. Ingat kata hak yang terakhir ya. Apa tak? Hak yang terakhir. Hak sutai dah. Pas nak pergi molek bila? Jangan agak atau tak apa tak dapat aku nak temti. Umurnya lah. Umur 80 lah. Dia nak tak dapat lagi. Tak lah. Tu dah. Lah lagi. Ya nama? Orang tua kita tak kuasa lagi buat haji. Lepas tu ayah mati. Baik. Seorang bapa kita ni masa hidup ni dia tak kuasa lagi buat haji. Dia tak kuasa, dia banyak jalan. Ada harta tapi takut dari perjalanan ni, takut naik kapal. Ya ada juga orang kita yang menakut. Takutlah naik kapal pak ucap si wacai wah lalu dah. Apa tak? Tertengok. Ada harta tapi apa kata tenaga dia tak akan beri, tak kuasa bagi dia. Hak sore ni badan dia kuasa, gagah posiak, tapi duit tak ada. Untuk nak belanja pergi klik ni dia tak ada. Nak tak kuasa. Tu natijah kata orang tua dia ni tak kuasa nak pergi haji. Apa dah tu? Apabila orang tua kita tak kuasa nak pergi haji, tu natijah reti kata dia tak ada mencukup lagi syarat Islam di atas dia. Puasa lah apa namanya. Maka kan apa? Haji ni ibadat maliyah. Semaya ni pengen ibadat badaniah. Semaya ni ibadat pasal badani, pasal badan. Sampai tu kita sakit setara mana nak upah ke semaya tak boleh. Boleh upah yang ramai. Boleh kaya enggak buat itu? Pergi hospital, usaha maya lagi dak. Okey, diku boleh 10 kau. Atau boleh 500 kau semaya we. Ya tak boleh. Ya nak upah tak boleh pasal ibadat badan ni. Tapi haji ni ibadat mali. Hajat ibadat pasal harta. Tuan nak pergi tak boleh, harta tu pergi boleh. Apa dah tu? Kan itu apabila seorang bapa mati pak, tak naklah, kena wajib, kena suruh apa ni? Kena belanjakan akan orang untuk pergi buat haji. Kenapa? Kenapa? Ibadat dia tu ibadat mali nama dia. Ibadat yang pasal harta. Bukan nak tuai sangat, nak ke harta pi wiki tu. Bis kata. Lain lagi. Ada lagi tu. Akidah kita ni. Jadi akidah kita ni bersakut paut kedak dengan amal yang kita buat. Baik. Awwaluddin ma'rifatullah. Nabi kata awal agama ni. Yang ni apa mana awal agama? Bukan beranak pak prok kena apa? Sepenting-penting dalam agama. Penting. Benda penting, benda yang pasti dalam agama, ma'rifatullah, kena Allah. Apa mana kena Allah? I'tikad kita betul dulu. Apabila i'tikad betul tu pegang asas. I'tikad tu pegang asasi. Asah dia. Kata semaya puasa dia kita tamu tak asah tu. Ibarat macam kalau rumah kan kita buat kan siap. Kan tu i'tikad. Maka batal lah, tiyalah apa dia kita itu sebagaimana puasa. Puasa kita susun naik, semaya kita susun naik, haji kita susun naik. Apa susun naik? Ya dari mana? Dari asas di bawah ni. Kan kita kemah. Tapi apabila kan di bawah tu, i'tikad kita selera, i'tikad kita tak betul, pegangnya kita rusak, apa saja nak tanya dekan utuh, hak atas tu pergi utuh tak? Utuh gerai. Reti kata amalan kita molek mana sekalipun dia i'tikad kita rusak, prok punah, tak kena jalan dia, utuh sampai ke amalan semaya be. Walaupun kita semaya puasa lama-lama puluh-puluh tahun sekalipun. Sebab orang penyakit riddah, penyakit apa panggil? Murtad dah. Dia jadi Islam puluh-puluh tahun, 40-50 tahun dia ni Islam. Dia pergi berlaku riddah atau pergi berlaku murtad. Sekarang amalan dia buat beratus tahun, utuh gerai supaya dia tak buat dah bagi orang itu. Walaupun dia buat ratus tahun dah. Umur 100 tahun. Ya tak ada berarti. Puasa sokmo, wajib sokmo, bolehlah kita kata kebaikan banyak. 1 minit atau 1 saat ya yang dia pergi murtad. Nampak tak? Murtad lah no. Gi i'tikad lain pada Allah Taala ada beri bekah.
Tuhan we bekas tu. Dah bukan Tuhan. Tu misalnya iktikad dia ge ada batu. Amal haji, amal sembahyang. Beratus-ratus tahun. Utuh gerai. Apa mana utuh? Supaya dia tak buat. Pak kena qada tak? Kena qada tak? Tak kena qada dah. Pakai supaya tak buat semula. Kena buat satu semula bagi orang ni. Orang panggil kedih ada juga. Kedih pasal nak bayar tak boleh. Orang ni lekat kedih tapi boleh bayar. Dia kecek dengan warna apa mau bayar 100,000, tak apa. Tapi ada juga kedih je nak bayar tak boleh. Kenapa tak? Orang walaupun ada 1 juta nak pergi bayar, tak boleh. Kedih pasal ni. Maka kedih murtad pada tu, kita pang buta gerak nak bayar semula tak boleh dah. Supaya kita tak buat. Hancur gelah habis. Nafsun mai dia panggil. Dosa dak buat situ mata, kau tu tak tahu. Piko tak ada berada reti. Tapi lek bajikan utuh bila bagi orang. Atau i'tikad dia kemah je, ya asah juga. Apa kata? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia kata, ketahui oleh kamu bahawa tidak Tuhan malaikat Allah. Ya i'tikad ni kena betul. Sebab di akhirat Allah Taala pandai tengok oleh hati kita ada lagi kalimah la ilaha illallah yang hakiki. Walaupun semaya beda dengan aku, Allah Taala akan cabut tu bagi orang ada la ilaha illallah, kalimatul wahidah yang haqiqatih, yang hakikat sebenar sungguh. Walaupun semaya dia tak kena, puasa dia tak kena, tapi i'tikad dia betul. Allah Taala akan cabut tu baik lagi dalam aku dia. Tu. Mana kata i'tikad ni benda penting lah. Kenapa tak? Ya, tengok kitab orang dulu mari tu sifat 20 faridah. Tengok orang tua kita tu kitab makan apa? Ya orang dulu zaman mau kita nya i'tikad rusak belaka. Zaman dulu sembah tok nak apa? Gi sembah kubur. Orang zaman dulu. Datuk pergi minta apa di kubur. Deh, amu ingat lagi budak-budak tu tak di hotel ya tak hiye. Ya bakah ya tak di hotel. Amu ingat lagi? Curi makan dia buat kita. Untuk apa tu? Untuk datuk cek mana tak tahu dia. Nah, kenapa? Hatu bergantung ni. Pegang kata ada lagi lah pada Allah Taala beri kuasa dia. Sebab dia tak kenal nama salah dia tak boleh. Dia tak tahu nama. Maka perang ulama kita kerama mari hatta surat mari. Ajar sifat 20. Ajar. Apa? Nak basuh lah i'tikad salah ni. Nak basuh wi habis dulu khurafat gapo nak wi perhabis dulu. Habis tu lah ni kubur tu kenali. Kubur ke debeh dia ada gi atai. Tak ada biar. Zaman dulu kan penuh bunga kat kubur. Ngapang pisang dengan haye bakar. Muka je tempat tak ada nak bergantung. Kau gatai ikut saya tu. Pada dia bergantung ikut saya. Allah tak, majung tak ilmu pada kita semua. Dia boleh pakai kerja. Tak nanti penama tak ilmu teragi semua dia. Dia pakai kerja. Dia setel dan nanti siap dah. Apa dah tu? Tu. Habis tu i'tikad kena betul. I'tikad kena baik. I'tikad kena tegak molek. Baru hak lain tu asas kita molek bersusah nak susah semaya mu tinggi secara mana, puasa mesti ke mana pun tak akan utuh sama sekali. Maka i'tikad mana? I'tikad kita ahli sunnah wal jamaah, yang mana ulama kita, petani kita pada kita hatur mari. Hayo dah tu. Nampak kena berhenti dulu deh. Saya semalam ni klik pukul 3 di Weng, 2 malam di Weng. Klik pukul 3 mari. Pasal lagi kena geni pun sebentar ni. Aku dah dulu deh, tak dah weh. Apa tu kita ni bulan puasa ni pun kita akan kalulah puasa duk di hari Jumaat atau hari Khamis tu kita cuti. Nak minta berhenti lah seminggu, tapi ni puasa hari Selasa. Kita tak tinggi tu tak tinggi hari Selasa. Kita tak puasa tinggi duduk di hari Selasa. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi kalau berhenti pun rugi juga. Bak berehat dah. Dia betul berehat dah. Berehat di Selasa, berehat di Rabu, berehat di Khamis. Apa dah tu? Jadi walau bagaimanapun kita tak cuti lah kena-kena. Malah nak berhenti. Kadang berhenti pak santu jadi telangga aku lain pula. Pak kita ingat kata bulan Ramadan ni bulan kita nak wahmah. Nak baca Quran malah dah, nak mengaji malah lagi tak ada darah. Mari duduk tidur tak ada apa dah bulan tu. Kita dah mau mengaji pun, dia mau mengaji pun jenera, dia mengajar pun duduk jenera sini padai baru. Pakai hidup dalam sejik ya. Jadi insya-Allah hari Jumaat ni walaupun dalam keadaan kita puasa sekalipun, maka bulan puasa ni kita kena sungguh sikit. Apa kita kena wilawai sikit kerana tak mau rugi masa. Pada di rumah hari Jumaat betul tawak muzakarah gini dia tidur ya. Tidur kelip piah tidur pula dah.
Habis itu kita buat majlis ginilah walaupun dalam keadaan kita puasa sekalipun. Cukuplah dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa arzaqan wasi'a wa amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatan darin wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.